Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana anak kunci surga? (21) Betul? Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadaratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung lagi pengajian kitab kita, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati. Moga-moga dengan pengajian ini makin menjadikan diri kita berakhlak baik dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keredaan itulah Allah terima kita dan Allah masukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengurusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 21, perenggan yang kedua tu. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela, seperti takabur dan riak, dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji, seperti sabar dan merendah diri, kerana beberapa perkara. Pertama, kerana firman Allah Ta'ala,
wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Artinya, dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang di dalam jantung kamu. Maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Dan yang kedua, kerana bersabda Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada segala rupa kamu dan segala badan kamu, dan hanya senya menilik ia kepada segala jantung kamu. Maka jantung ia tempat tilik Allah Ta'ala. Okey, baik. Jadi kita sambung lagi berkenaan dengan soal jantung. Jantung di sini satu makna dengan makna jasmani, satu dengan makna rohani. Satu dengan makna zahir, satu lagi dengan makna batin. Makna jasmani atau makna zahir itu jantung kita lah, jantung duk-dak tu. Kan, jantung tu itu makna dari segi zahir, makna dari segi luaran. Ada pun makna dari segi batin atau kerohanian, itu jantung dengan makna hati, atau dalam bahasa Arab dipanggil kulub, ataupun qalbun artinya hati. Dan hati yang dalam masalah rohani ni kita tak dapat lihat. Jantung yang duk-dak tu boleh lihat, bedah-bedah kan, boleh nampak. Kalau geng polis lagi lah, dia postmortem mayat kan, boleh nampak jantung tu seketul. Tapi main dengan masalah qalbun ni, hati ni tak nampak. Kalau yang kita belah dada tu bukan qalbun, itu jantung biasalah, jantung zahir. Adapun yang dimaksudkan di sini ialah jantung kerohanian, iaitu dipanggil sebagai qalbun, ataupun dalam bahasa lain dipanggil hati. Kemudian dia kata Syekh, kemudian di sini maknanya sambungan daripada perbahasan tentang masalah hati ni. Lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau. Okey. Kenapa Syekh menggunakan perkataan lazim di sini? Lazim ni di sini maknanya membiasakan. Ada maksud di situ. Dobitnya situ, makna lazim itu makna membiasakan. Maknanya kenapa? Kerana susah. Perkara yang disuruh lazim ni sebab perkara tu susah. Susah sebab apa? Susah sebab selalu terkona. Kita niat betul dah, tapi dalam niat tu mesti terlari. Mesti ada benda yang tak kena. Bukan senang macam dalam perjalanan hidup kita lah. Kita nekat azam dah, aku berubah lah nak jadi baik. Dalam berubah nak jadi baik tu accident pula. Terbawa accident, buat salah, buat jahat. Sama kan kita memandu kereta punya tu kak. Kita memang kita kata aku nak jadi pemandu yang berhemah, tak nak langgar peraturan apa semua. Tapi ada masa kadang-kadang bukan kita langgar orang langgar kita, accident juga. Maknanya nak bagi betul-betul hidup kita ni langsung tak buat salah bukan senang. Mesti ada juga tersilap-silap. Tapi walaupun begitu, Syekh pesan ke kita, lazimkan. Maksud lazim ni biasa-biasakan. Walaupun benda tu susah, buat-buatlah. Lama-lama insya-Allah dia jadi senang. Kan? Air yang lembut menitik di atas batu yang keras. Kalau ikutkan logik, manakan boleh berlubang, sebab air tu lembut sifat dia, batu tu keras sifat dia. Tetapi apabila dititik pada tempat yang sama secara dawam, yakni istiqamah, maka hasilnya batu akan berlekuk. Jadi untuk membuatkan batu yang keras boleh berlekuk, macam mana kaedah dia? Istiqamah, titikkan air tu. Sebab itulah amalan yang paling tinggi ialah amalan istiqamah. Amalan yang kita boleh buat secara tetap, yakni dawam. Kalau main sekali-sekala tak jadi. Datang masjid kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Jadi tu dia mesti istiqamah. Istiqamah baru ada kesan. Kalau main sekali-sekala datang, dia tak ada kesan. Dia mesti berterusan, istiqamah, dawam.
Kalau kita nak ada kesan dengan kita baca Quran, istiqamah baca Quran, insya-Allah dengan baca tu ada kesan. Ada yang kita akan dapat hasil dia. Macam tadilah saya sebut, air tu kalau titik sekali-sekala dengan batu memang tak jadi apa. Tapi kalau titik selalu situ, dia akan tinggalkan kesan. Apa kesan? Batu yang keras akan berlubang. Kita pegang tu sudah. Memang. Jadi apa saja kita buat mesti lazimkan. Memang benda ni payah. Nak jadi baik bukan senang. Orang cakap je, kan? Tetapi nak buat bukan senang, kan? Sembang bab tahajud memang boleh sembang, tapi nak bangkit tahajud, terkejut adalah, kan? Nak zikir banyak-banyak, kan? Kita dengar ulama kata okey, selawat 1000 kali sehari. Oh, dengar tu kejut dah, 1000 kali, kan? Memanglah bukan senang, kan? Dah nak masuk syurga Allah bukan free-free, bukan mudah-mudah, kan? Sahabat Nabi sampai turun medan jihad, putus tangan, putus telinga pun ada, kan? Sebab apa? Sebab nak mendapat akan keredaan Allah. Maka kata Syekh, lazimkan olehmu yakni makna kita. Syekh pesan ke kita, maksud lazim situ biasa-biasakan olehmu. Walaupun ianya susah, maknanya kat situ walaupun ianya susah, tapi kamu cuba-cubalah. Macam tu. Akan apa dia? Apa yang nak kena lazim? Akan memelihara jantung engkau. Jantung di sini maknanya hati tadi yang saya sebut tadi. Mana walaupun nak jaga hati ni susah, tapi lazimkan. Itu maksud dia. Memang payah nak jaga hati. Kadang-kadang hati kita niat baik dah, tapi kona juga buat kita kena jahat juga, kan? Saya tak kata orang lain lah, nanti kata-kata ke orang pula. Saya kata ke diri saya sendiri, kan? Contoh kita niat kata aku mengajar ni nak ikhlas lah, aku mengajar ni memang nak dakwah, nak sampai ke orang. Tapi bila dah kita terbiasa, orang bagi sampul kurang-kurang 100 ke atas, kan? Paling kurang. Tiba-tiba orang bagi bukan 100, 50 pun tak sampai. Nak dia bagi RM10. Lepas tu dia bagi buah-buah. Dia kata ustaz buat makan sambil-sambil balik lagi dalam perjalanan, ustaz ngap-ngap lah buah ni. Ni bahagian kami lah sikit, ada tak banyak mana. Kita pun ingat tak banyak mana tu ada dalam 150. Buka-buka 50 pun tak sampai. RM10 aja. Tadi niat hati kata nak mengajar ikhlas, tapi hati akan terusik tak? Terusik. Itu ustaz tu. Apatah lagi yang tak start lagi. Nampak? Terusik hati mula kata apa jadah seorang ni bagi 10 kedekut pahit. Nampak? Mula nak kata. Mula nak kata situ. Sebab tu kata tadi, hati tu niat asalnya memang baik dah, tapi kadang-kadang dalam tu Allah uji, hati tu boleh terpesong, terkona, kan? Jadi nak tak nak kena lazim. Jadi kalau ada lintasan-lintasan yang macam tu, kita tolak balik, tepis dia. Kita kata tak apalah, 10 pun ini mata wang dunia je, tapi Allah bagi kat aku sebab aku dah kongsikan ilmu yang Allah amanahkan aku. Berapa banyak Allah bagi? Kan nilainya RM10. Kita pandang situ, kan? Nak pandang nilai, bayar. Kan? Tok Guru Siddiq Noor, tok guru kami lah, bukan saya taksub dengan dia, tapi kita tengok keberkesanan cara dia mendidik. Dia buat sekolah pondok. Mula-mula kita sana tu Batu Hampar tu ada 2, pondok dengan tahfiz. Tapi mula-mula tok guru buka pondok dulu, tahfiz tak buka lagi waktu tu, buka pondok dulu. Pondok pula tok guru buka percuma. Masuklah kami semua, termasuk saya masa mula-mula masuk tu. Kosong, zero, tak tahu apa-apa. Bukanlah bodoh terus, taklah, tapi makna kata basic agama, contoh mengaji sifat 20, saya tak mahir lagi waktu tu. Tak tahu apa sifat 20. Barulah masa tu belajar sampai boleh faham. Sampai kita boleh tanya balik tok guru, kalau macam ni tok guru terang satu-satu tanpa sebarang bayaran. Nak duduk tempat dia pun dia tak bayar, pendaftaran pun dia tak minta bayar, bulanan pun tak minta bayar, apa dia ajar pun tak minta bayar. Kadang-kadang kitab pun dia bagi saja, dia beli lebih dia kata ambil lah. Gitu je. Makna kata Allahu Akbar. Kesan daripada tu, bila dia buka pula tahfiz,
Dan dia dah buka pondok. Lepas selang, saya ingat selang 2 tahun rasanya, setahun ke 2 tahun lebih macam tu, dia buka pula tahfiz. Tapi masalah yang timbul, macam mana kita nak lantik guru-guru tahfiz. Sebab buat sekolah mesti ada guru. Lepas tu mesti ada pentadbiran dia. Siapa yang kita nak pilih untuk jadi melaksanakan urusan tersebut, kan? Tapi kita memang boleh lantik, boleh pilih. Masalahnya masalah kos, masalah gaji. Kita tak mampu sebab kita sendiri pun bukan berduit sangat nak bayar gaji. Kurang-kurang nak bayar, orang minta mesti gaji 4 angka. Mana main 3 angka zaman sekarang. Betul tak? Kurang-kurang nak 1,000 lebih, 1,500 lah paling kurang pun. Tapi macam ni Tok Guru buat? Tok Guru buka pondok dulu. Dia didik anak murid dia, sampai anak murid dia faham ilmu, taat setia, walak dengan dia. Bila Tok Guru tengok anak murid dah walak, taat setia, Tok Guru cuma kata, boleh tak tolong anak jaga sekolah tahfiz anak? Kita boleh buat tak? Boleh buat. Tapi ada duit tak? Tak ada. Tapi saya nak tanya, bukan kita nak perli, bukan nak kita nak kutuk, tapi kalau orang bawa balik Mesir, boleh tak boleh mengajar tanpa duit? Ini namanya tarbiyah. Kalau setakat mengaji tanpa tarbiyah, dia tak ada kesan. Ini namanya tarbiyah, didikan. Kalau buka buku, buka kitab, buka ilmu, memang boleh baca, boleh hafal, tapi kesan tarbiyah, didikan yang kita sebut tadi, dawam tadi, istiqamah tadi tu. Yang ni yang payah ni, kan? Permulaan sekolah tahfiz tu selama setahun tanpa gaji. Guru yang mengajar, warden yang menjaga. Warden, saya nak bagi gambaran pada kita. Kalau di sekolah asrama kebangsaan biasa atau sekolah asrama bawah kerajaan, dia dah, warden ni dia jaga bahagian apa nama, hak ehwal pelajar tu je dalam masalah asrama pelajar je. Tapi bila di tengah malam tu bukan tugas dia dah. Itu dah tugas guard jaga dia keselamatan, jangan bagi ada orang masuk. Tapi main sekolah tahfiz jenis swasta begini, dialah guru, dialah warden, 24 jam jaga anak orang, siang dan malam. Kita hantar anak pergi sekolah tahfiz, kita tidur terongkang kat rumah. Dia kat sekolah tu, apa-apa jadi anak dia bangun, dia warden tu kena bangun. Kami biasa kadang-kadang 2-3 pagi budak ketuk pintu, Assalamualaikum. Kita takut gak? Takut yang viral ketuk pintu tak ada orang. Takut gak yang tu. Nampak? Tengok dulu buat tingkap. Tengok ada budak itu. Awak ni cakap, saya tak berapa sihat ni, badan rasa panas lah gini-gini. Tak apalah. Bangun pergi dengan gagau-gagau, mata tu pun orang cakap ngantuk-ngantuk, pergi cari Panadol apa semua. Masa itulah kitalah ayah dia, kitalah mak dia. Kan? Kalau nak demand lah, boleh demand. Tok Guru, saya penat kerja macam ni, bayarlah tinggi sikit. Ada tak kita jadi itu? Tak. Sebab apa? Sebab kita dah terdidik, kita dah teradap. Sebab apa? Sebab guru ajar kita free. Takkan bila guru minta tolong kita nak tikai, Tok Guru, bayarlah kami nak 1,000 lebih, 2,000 lebih gaji, kan? Kalau kita kata gitu, tiba-tiba Tok Guru kita kata, bayar baliklah ilmu aku ajar sifat 20. Satu sifat 1,000, 20 sifat 20,000 bayar. Betul tak? Saya pun boleh demand. Kalau nak demand, saya mengajar kat Masjid Beruah ke masjid, saya kata okey, saya mengajar sifat 20. Satu sifat tu boleh menyelamatkan kita, boleh masuk syurga, dan boleh menyelamatkan kita daripada dibakar dalam api neraka. Saya nak satu sifat 5,000. Saya nak buat. Tapi kita tak nampak yang itu. Sebab apa? Sebab kita nampak ilmu agama tak ada nilai. Betul tak? Yang kita nampak ilmu dunia ada nilai. Sebab apa? Sebab ilmu dunia boleh beli sijil, ilmu dunia boleh beli jawatan, boleh beli gaji, pangkat, kebesaran kat dunia ni. Tapi ilmu dunia boleh jamin kamu masuk syurga Allah. Bawa PhD 8 sijil sekalipun, 8 kali PhD, tak payah kata akhirat nanti, masuk dalam kubur saja tak lepas dah. Jadi apa yang saya nak nampakkan, supaya kita nampak besarnya ilmu agama pada kita. Jangan lagi kita nampak kecil ilmu agama ni. Bila kita nampak besar ilmu agama, barulah kita nak mendidik diri kita dan ahli keluarga kita dengan ilmu agama.
Tapi hari ni ilmu agama ni jadi samping-samping aja. Jadi sampingan. Nampak? Maknanya pelajaran elektif, pelajaran tambahan, bukan pelajaran asas. Bila Islam tak jadi asas, Islam jadi pilihan saja, Islam tu macam spoiler. Nah, ada tak ada sudah. Kita buat kereta bubuh, spoiler. Tiba-tiba spoiler kita accident, spoiler kita pecah. Nah, kita pun masa tu tak ada duit sangat. Kita ganti tak spoiler? Tak ganti dah, sebab spoiler bukan penting. Tapi kalau lampu kita pecah, baru kita ganti, sebab lampu tu basic, lampu tu asas. Begitu juga hari ni bila kita letak agama Islam tu, ilmu agama Islam tu macam elektif, macam spoiler tadilah. Bila pecah ilmu agama, dia tak cari pun nak ganti balik ilmu agama tu, nak bagi betul. Tak boleh dah dia, kan? Sebab apa? Ada tak ada sudah. Tapi bila ilmu matematik dia tak ada, ilmu sains dia tak ada, baru dia pergi cari tuition, dia tambah. Taklah kita hantar anak kita sampai ke tuition sana, tuition sini. Nak sebab apa? Nak belajar biar yang ni, sebab yang tu dia nampak basic dia. Tak apalah, pegang basic sains, pegang basic matematik. Masuk dalam lubang kubur, bila malaikat muka nakir tanya marrabuka, jawab sains, jawablah matematik. Sebab apa? Sebab itu yang kita letak sebagai asas nak kehidupan kita. Tapi bila kita meletakkan asas kehidupan kita Islam, insya-Allah, walaupun dunia kita tak sehebat mana, tapi insya-Allah akhirat kita Allah jaga kita, Allah selamat kita, kan? Saya nak kongsikan satu kisah lah. Saya dah sampaikan kisah ni pagi subuh tadi di nama Pangkor. Kemudian saya nak kongsikan di sini pula. Saya dapat cerita ni daripada Ustaz Ahmad Usam. Ada cerita ni bukan ayat Quran, bukan hadis, bukan kisah para alim ulama, tapi kisah satu orang manusia yang saya nampak dia bukan sekadar manusia biasa, tapi dia hebat, kan? Sehingga saya dengar kisah ni saya menitis air mata nak terkenangkan dia. Saya tak kenal dia siapa, tapi bila dengar kisah dia ni hebat sungguh saya rasa. Dia seorang pemuda lelaki yang orang panggil dia Din. Orang panggil dia Din. Nama betul, nama panjang dia kita tak tahulah. Tapi nama orang panggil, orang kampung dia panggil dia, nama dia Din. Din ni Allah uji dia, kaki tak ada. Kaki tak ada. Saya dulu kat pondok pun ada seorang, kami panggil dia Abang Zam. Dia ni kaki atau ada, tapi kaki dia bengkok. Walaupun kaki dia bengkok, pukul 4 pagi sampai dah di masjid, pukul 5 pagi sampai dah di masjid. Dia paling awal. Tapi nak cerita pasal Din ni. Din ni Allah uji dia, kaki tak ada. Jadi dia berjalan pakai tangan. Dia duduk, sebab dia badan dia jadi separuh macam tu. Jadi dia duduk atas skateboard. Dia pakai skateboard, kan? Lepas tu dia nak jalan tu dia tolak dengan tangan. Gitulah kehidupan dia. Walaupun macam tu, dia tak pernah miss solat 5 waktu di masjid. Berjalan pakai tangan tuan-tuan, tapi tak pernah miss solat 5 waktu di masjid. Kita berjalan pakai kaki pun kadang-kadang miss juga solat di masjid. Dia jalan pakai tangan. Lagi Allah uji dia miskin. Ayah tak ada, mak tak ada. Yang dia ada hanyalah ayah dia tinggalkan seekor kerbau. Seekor je belah tu. Kalau 10 ekor boleh tanggil. Seekor je kerbau yang ayah dia tinggal kat dia. Seekor kerbau. Itulah dia jaga, buat jadi aset kehidupan dia setelah ayah dia tak ada, mak dia tak ada. Kemudiannya dia ni lagi Allah uji dia dengan mulut dia tu jadi pelat. Dia cakap tak betul. Gitu. Cakap dia tak jelas. Ya, jadi ini ciri-ciri yang saya sebut lelaki yang bernama Din ni. Dia duduk di Langkawi. Cerita ni kisah benar. Jadi satu hari masjid di kampung dia tu dah uzur, tiang dah reput apa semua. Jadi cadang-cadang ahli jawatan kuasa kata kita nak bina masjid baru. Nak robohkan masjid lama, nak buat masjid baru, naik masjid batu. Jadi nak pakai batu, tak nak pakai kayu dah, nak pakai batu. Jadi Tok Imam umum lah dekat masjid, cakap kita memerlukan dana sekian-sekian untuk nak bina masjid. Jadi siapa-siapa yang ada kesempatan, ada bahagian dia, bolehlah nak kongsi-kongsi. Jadi tak semena-mena Din ni rupa-rupanya dia balik rumah dia selongkar habis almari dia cari balik duit-duit dia. Kemudian dia pergi rumah Tok Imam yang umum tu. Dia pergi jumpa Tok Imam, dia bagi kat Tok Imam duit dia. Berapa banyak? RM3,000. RM3,000 tuan-tuan. Bukan kita nak bawa RM3 dalam tabung pun fikir 3 kali.
Nampak? 3,000 dia bagi nak bina masjid baru. Dia bagi 3,000. Dia ni tuan-tuan boleh bagi 3,000, gaji pun tak ada bulanan. Tak ada gaji bulanan. Kita kerja gaji bulanan. Dia tak ada, dia duit 3,000 dia tu macam mana boleh banyak sangat duit sampai 3,000? Sebab ni dia kumpul daripada dulu. Biasalah bila kehidupan dia macam tu, mestilah ada orang simpati dengan dia. Orang jumpa dia, ambil lah orang derma kat dia. Orang derma tak banyak mana, RM1, RM5, paling kuat RM10 orang bagi kat dia. Dia ambil simpan, dia ambil simpan, dia ambil simpan. Pakai sekadar keperluan sikit-sikit makan minum, bukan nak banyak mana. Yang lebihnya disimpan. Simpan-simpan sampai jadi 1,000. Jadi 3,000. Cukup 3,000 tu dibagi kat masjid untuk nak bina masjid baru. Tak apa lagi. Akhirnya ambil lah buat masjid baru. Sampai siap, dan masjid tu memang dah siap dah pun. Sampai siap masjid tu. Bila dah siap, nak rasmi pula masjid. Nak rasmi masjid baru. Jadi AJK bincang, kita buat ceramah perdana, jemput 2 orang ustaz. Seorang lagi saya tak Ustaz Harun Din, seorang lagi Ustaz Syamsuri. 2 ni ustaz yang hebat lah. 2 orang ustaz ceramah sempena pembukaan masjid baru, nak rasmi masjid baru yang din derma sebanyak 3,000. Jadi tu imam kata, okey, masjid kita dah siap, alhamdulillah. Jadi kita cadang, kita nak buat perasmian. Jadi kita nak jemput ustaz lah, 2 orang ustaz terkenal ni ceramah di masjid kita. Jadi kita inilah alu-alukan siapa-siapa yang berminat untuk masuk bahagian sumbangan untuk kita nak buat makan-makan sikit. Biasalah buat majlis mesti ada makan, kan? Orang Melayu kita ni memang ada makan saja. Hari ni ada makan. Ada. Nampak ada makan. Nampak. Jadi memang dikata okey, jadi lepas ceramah tu nanti kita nak buat makan-makan lah. Jadi siapa nak bagi apa-apa boleh lah. Bila Din ni dengar, Din ni upah orang, suruh tarik kerbau dia bawa pergi ke Tok Imam, rumah Tok Imam. Dia kata, Imam, ambillah kerbau saya ni. Tuan-tuan, kerbau itulah satu-satu aset dia, satu-satu harta yang dia ada. Harta yang ayah dia tinggal kat dia, mak dia tinggal kat dia, tapi dia sanggup bagi kepada rumah Allah demi Islam. Ini yang kata jiwa yang besar ni. Patut saya cakap, kita hidup atas muka bumi ni, kita nak jadi apa sebenarnya? Kita nak jadi kaya. Confirm ke kaya kita boleh selamatkan kita daripada api neraka? Kita nak sihat, confirm ke dengan kesihatan kita boleh jadi selamat masuk dalam syurga Allah? Belum tentu. Belum tentu. Din ni sakit, bukan sihat. Din ni miskin, bukan kaya. Tapi sebab keredaan Allah ada di hati dia, dia sanggup memberikan aset yang sangat tinggi nilainya pada dia. Sebab itulah satu-satu harta yang dia ada. Kurang-kurang baik dia jual kerbau tu, boleh tampung hidup dia. Tak, dia bagi kerbau ni pada masjid. Dia kata, korban lah, anak, sembelihlah kerbau ni, buat makan-makan malam tu nanti, malam ceramah tu nanti. Dia bagi kerbau ni, kan? Kata Din, padahal kerbau itulah tinggalan ayah dia semata-mata ke dia. Dia bagi. Kemudian berlangsunglah hari yang dinanti-nantikan tu. Ceramah pun selesai. Kemudian nak masuk bahagian makan lah, bahagian pergi kat dewan makan. Ustaz pun pergi. Salah seorang yang ada dalam majlis tu masa makan tu, iaitu Haji Ismail. Mesti kenal tak Haji Ismail? Ni antara orang kaya di Langkawi. Dia ada hotel dia sendiri tu, HIG tu. HIG tu Haji Ismail Group nama dia. Dia orang kaya, Haji Ismail ni. Kalau tuan-tuan pergi Langkawi, pergilah duduk hotel dia. Sebab hotel dia hotel Islamik. Saya pernah pergi dah, kan? Hotel dia memang bertaraf bintang. Tetapi kita masuk je suasana dalam hotel dia, alunan ayat Quran berkumandang di speaker-speaker dia. Dan setiap hari Sabtu ada kuliah duha dekat hotel ni. Bagus. Ni orang kaya tapi beragama. Ini kita nak. Jadi Haji Ismail tu ada sekali masa makan tu, makan dengan ustaz, dengan pengusi, dengan Tok Imam, dengan Haji Ismail ni sekali. Antara kira dif kehormat lah, tetamu. Jadi masa nak makan tu, habis-habis baca doa apa semua, Haji Ismail ni dia ambil lah nasi tu dengan daging kerbau tu, dia nak makan. Nak masuk dalam mulut, tak termasuk. Jatuh tangan dia. Kemudian dia menangis, macam budak-budak menangis, menitik air mata. Teresak-esak menangis.
Jadi orang keliling tu terkejut. Ustaz yang ceramah tu terkejut. Ustaz pun tanya, Haji kenapa sedih ni? Kenapa tak makan? Kenapa sedih? Haji kata, Ustaz, bila saya nak makan ni, saya terkenangkan orang yang bagi saya makan malam ni. Yang daging kerbau malam ni yang kita makan ni Ustaz, ada seorang lelaki yang bagi kita makan malam ni, seorang lelaki yang tak ada apa-apa Ustaz. Dia duit pun tak ada. Dia bukan macam kita ada duit gaji tiap-tiap bulan. Dia tak ada. Ada orang bagi, adalah rezeki buat dia. Dia tak ada apa-apa Ustaz. Dia orang susah. Dan dia bukan sihat macam kita Ustaz. Kita boleh jalan, dia jalan pakai tangan. Walaupun macam tu Allah uji dia, dia boleh bagi kita makan kerbau dia Ustaz malam ni. Dia kaki tak ada, kesihatan tak sihat, tangan saja pakai. Nak gaji duit tak ada, tapi dia boleh suapkan setiap orang jemaah yang hadir pada malam tu dengan daging kerbau dia. Kita menung balik diri kita macam mana? Kalau itulah jadi prasyarat oleh Allah Ta'ala untuk seseorang insan tu masuk syurga, tanya balik iman kita masing-masing, layak ke tak layak kita nak masuk syurga Allah? Kalau itulah syarat Allah nak terima amalan kita, bahagian kita macam mana agak? Kita gaji ribu-ribu, tu gaji, lepas tu yang dalam bank lagi, dalam KWSP lagi, dalam itu lagi, dalam ini lagi. Bank bukan satu, 2-3 akaun bank. Nah, kemudian kesihatan kita pula lancar lagi, kaki kita boleh jalan elok sana sini. Jadi kita renung balik diri kita banding dengan din Allah. Jadi bila Ustaz Ahmad Usam dia dengar cerita ni, dia pergi cari din ni. Dia pergi Langkawi. Dia pergi kat kampung yang orang sebut. Sampai kat kampung dia tanya jemaah masjid tu. Dia semayang di masjid yang din derma 3,000 tu. Dia pergi semayang. Dia tengok cantik masjid tu, lawa. Dia pun tanya, Pak Cik, di kampung ni ada ke seorang pemuda yang namanya Din, yang berjalan menggunakan tangan? Pak Cik dalam kampung tu kata ada. Boleh tak Pak Cik tunjukkan mana rumah dia, saya nak pergi ziarah dia. Dia kata Pak Cik tu rumah dia tak jauh mana. Rumah dia ada depan tu. Rumah dia sekarang dalam kubur. Dia meninggal dah. Allahu Akbar. Hebat kehidupan dia. Walaupun hidup dia Allah ujikan dengan begitu rupa, tapi hati dia langsung tak terasa sempit di sisi Allah. Malah hati dia lagi terasa lapang. Ini yang kita nak, jiwa yang besar, keredaan. Itu yang kita nak. Bukan sebab tu saya cakap, tuan-tuan, kalau kita nak kaya tara mana? Kan? Kita nak kaya sampai menjadi macam mana? Tengok orang kenamaan, orang hebat-hebat. Tak cukup-cukup duit, rasuah lagi. Tak cukup pada gaji puluh ribu dah. Ada projek tepi lah, apalah, macam-macam. Nak kaya sampai mana? Kaya mana pun kita takkan boleh beli syurga Allah. Sebab syurga Allah tinggi nilainya sampai mata wang dunia takkan mampu nak beli harga dia. Tak boleh. Melainkan harga syurga itu dibeli dengan keikhlasan hati. Walaupun tidak dengan nilaian duit yang dia ada. Tak ada duit bukan mesti tak boleh masuk syurga. Sebab tu kita nak apa? Kita nak kaya. Adakah kaya boleh selamatkan kita daripada dibakar dalam api neraka? Kita nak sihat. Adakah kesihatan kita menjamin kita boleh masuk syurga Allah? Tanyalah diri kita masing-masing. Jadi bukan pasal kaya ataupun sihat, tapi pasal kerohanian kita. Hati kita tu macam mana? Hati kita dengan hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Adakah kadang-kadang setengah orang itu dengan kemiskinan dia lah semakin dia dekat pada Allah. Tapi ada juga orang yang kaya itu pun dekat pada Allah. Jadi bukan masalah kaya atau miskin, tapi masalahnya dekat pada Allah atau tidak dekat. Tu je. Hubungan kita dengan Allah tu je, bukan pasal kaya. Jangan bagi alasan, kenapa tak derma? Saya pun tak ada duit, kan? Nak derma macam mana? Tak. Dermalah sehingga kita jadi kaya, bukan tunggu kaya baru nak derma. Kan? Ini kadang bagi alasan sebab dia susah, sebab tu dia tak boleh nak derma. Dalam susah lah derma tu, din boleh dalam susah derma. Sehingga jadi insan yang hebat di sisi Allah. Jadi kita renung, kita nak
hebat di sisi manusia atau nak hebat di sisi Allah. Inilah yang Syekh kita ajar dalam kitab kita ni, supaya jaga hati engkau daripada kelakuan yang dicela. Maksud cela di sini ialah cela dari sudut agama. Apa maksud cela dari sudut agama? Allah tak suka. Jadi kita buat hidup kat dunia ni, kita nak buat benda yang Allah suka. Itulah maksud reda. Kita nak keredaan Allah. Kita nak buat apa yang Allah suka, walaupun manusia tak suka. Kan? Kita jadi pegawai dan sebagainya, orang kata, tak payah strict sangat, ambil duit sikit ni bawah meja. Kalau kita pandang Allah, kita tak, ni bukan strict tak strict, tapi ini amanah. Walaupun orang lain tak nampak, Allah nampak. Itulah namanya hati. Tapi benda ni, sebab itulah bila Patriot ni, ketua Patriot ni kan, dia komplain. Dia bila kita nak mengharamkan arak dijual di kedai sebeneka di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dia petikai. Dia kata antara rasuah dengan arak mana lebih haram. Yang ni masalah. Ibarat dia tanya, antara tahi lembu dengan tahi kerbau mana lebih tahi? Macam tu lah soalan dia. Kita pun ambil dua-dua tahi, tepek atas muka dia. Ada. Dua-dua haram. Arak haram, rasuah pun haram. Tapi arak, pengharaman arak kita boleh laksanakan dalam bentuk tindakan sekat jualan. Sebab arak ni jadi berleluasa dengan sebab jualannya pun berleluasa, maka kita sekat jualan. Tapi rasuah ni berleluasa dengan sebab ada orang jual rasuah ke apa? Ada kat kedai jual rasuah? Mana ada. Rasuah bukan dalam bentuk jualan, tapi rasuah dalam bentuk amalan. Habis macam mana nak sekat? Tarbiyah. Sebab tu pentingnya tarbiyah, sebab tu pentingnya didikan. Sebab tu kita buat dalam jabatan-jabatan kerajaan atau bukan kerajaan, ada bahagian agama di setiap sektor. Kalau polis tak silap saya, nama apa, bakat benda. Kan? Dalam tentera kagat. Jadi ada bahagian agama, setiap tu ada bahagian agama yang tolong tegur. Yang ni tak boleh, yang ni boleh. Ni Islam bagi, ni Allah suka, ni Allah tak suka. Begitu. Lepas tu kita pula belajar lagi, kita pula yang lain belajar lagi di kuliah-kuliah agama, surau masjid, kita belajar apa benda boleh, apa benda tak boleh. Supaya kita tidak melanggar batas. Supaya kita tak buat benda yang Allah tak suka. Kita nak buat apa yang Allah suka. Sebab apa kita nak buat apa yang Allah suka? Sebab Allah yang nak jamin kita. Kita buat manusia suka, manusia boleh jamin kita. Memang dunia ni mungkin lepas, akhirat masa itulah nanti disebut dalam Quran, di hari kiamat esok di padang mahsyar, manusia akan ungkit-mengungkit. Pemimpin akan ungkit pada rakyat, rakyat akan ungkit pada pemimpin. Pemimpin akan kata, saya dah tahu saya tak betul, kenapa pilih saya? Kenapa buat jadikan saya juga? Ini disalahkan. Jadi Allah salah kalau mereka yang lantik saya. Allah tanya pula bahagian rakyat, kenapa gini-gini? Rakyat kata, mana kami nak tahu, nampak dia macam bagus gini-gini. Ini semua akan tolak menolak sebab nak selamatkan diri masing-masing. Kenapa nak selamat? Sebab api neraka depan mata. Api neraka depan mata dah, masing-masing tolak dia ni, tolak dia ni, tolak dia ni. Tapi hari ni ada bakat tolak menolak? Tak, ngampu-mengampu hari ni. Kan? Dia ni memang, dia ni bagus, dia ni. Sebab apa? Sebab api neraka tak nampak lagi depan mata. Hari ni jadi berebut-rebut kuasa. Kan? Dia tak tahu tu. Dia nak pegang amanah kuasa tu bukan senang. Kan? Macam saya pernah sebut sebelum ni. Saya pernah sebut sebelum ni. Contoh kita ambil paling rendah lah. Paling rendah sekali apa dia? Ketua kampung. Paling rendah, ketua kampung. Ketua kampung, dia kena jaga kampung dia. Maksud jaga kampung ni, jaga apa? Jaga apa yang amanah Allah beri pada dia. Apa benda amanah Allah beri pada dia? Segala tuntutan-tuntutan agama. Kalau dia tahu ada anak-anak kampung dia yang buat maksiat, tak semayang, main judi, Allah akan tanya ketua ni. Kamu sebagai ketua kampung situ kan,
Apa tindakan kamu bila kamu tahu dalam kampung kamu ada anak kampung kamu yang tidak solat, yang berjudi, yang melakukan maksiat? Apa tindakan kamu? Apa kamu buat? Kalau ada benda dia buat, apa dia boleh jawab? Saya dah buat dah, saya buat report polis gini, apa? Dah, saya tak buat apa-apa. Tanggung. Tu baru ketua kampung. Ketua kampung jaga satu kampung. Satu kampung berapa orang sangat dalam kampung? Kurang-kurang mungkin ada dalam 70-80 orang ke, atau mungkin 100 orang bawah dia kampung. Tu satu kampung. Atas lagi daripada ketua kampung, Tok Penghulu. Lagi banyak kampung bawah dia. Atas daripada Tok Penghulu, mana? DO. DO bawah-bawah lagi. Atas DO lagi? OBJ. Macam tu lah. Benda-benda lah tu lah. Nama saya pun tak kerti nak menyebutnya. Atas tu sampai ke ketua parlimen. Jangan syok sangat saja jadi ketua parlimen. Bawah dia tu berapa banyak kawasan-kawasan duduk bawah dia. Atas lagi menteri besar. Ni berebut nak jadi menteri besar. Dia tak tahu bawah dia tu berapa banyak daerah tanggungan dia. Dalam daerah pula berapa banyak kampung duduk dalam dia. Dia tahu tak? Kalau dia tahu dalam rakyat di negeri Perak ni ada orang tak semayang, apa dia buat? Sultan kena jawab, menteri besar kena jawab. Tu baru menteri besar jaga satu negeri. Bayangkan Perdana Menteri 14 buah negeri duduk bawah dia. Bukan senang. Tapi bila orang ni tak faham soal agama, tu yang ungkit-mengungkit, lawan-melawan sebab nak duduk tingkat atas. Memang duduk tingkat atas ni hebat. Kan? Kita naik tingkat atas, duduk kondo ke, apartmen tinggi, duduk tingkat atas, memang hebat orang kata. Sebab tu rumah kalau kondo yang atas lagi mahal. Itu lagi hebat. Atas tu ada swimming pool, memang hebat. Tapi kalau bangunan tu runtuh, siapa paling teruk mati dia? Dia jatuh tu hancur berkecai, mayat tak jumpa tu. Pecah tu otak-otak. Jadi samalah keadaan dia. Jangan syok saja. Supaya maknanya bukan tak boleh bikul. Adakah haram Ustaz jadi menteri besar? Tak kata haram. Tapi peganglah dengan amanah Allah. Peganglah dengan amanah agama. Baru kita buat setiap keputusan, kita berhati-hati, bukan buat sesuka hati. Yang jadi hari ni berebut jawatan sebab nak membesarkan periuk nasi masing-masing. Nak membesarkan harta masing-masing, nak kumpul aset sehabis-habis mungkin. Tu saya kata tadi, kita nak jadi apa sebenarnya atas dunia ni? Kita nak jadi kaya. Nak kaya tara mana sangat? Fir'aun tu kaya sekaya-kaya ni. Mana dia sekarang? Apa jadi kat dia sekarang? Qarun, sekaya-kaya manusia. Sampaikan kalau jumpa harta dekat beruah pun orang kata harta Qarun juga. Padahal Qarun tak pernah sampai apa sini. Nampak? Makna kata kaya sungguh dia. Sampai semua benda orang kata dia punya, kan? Tapi mana dia sekarang? Apa jadi dengan nasib dia? Jadi kita nak jadi apa sebenarnya? Jadi bukan pasal tu. Kita nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Nak jadi hamba Allah yang bertakwa, didikannya adalah hati kita. Jadi maksudnya sini, jagalah, peliharalah hati kamu, jantung kamu itu daripada segala kelakuan yang dicela. Maksud dicela di sini yang Allah tak suka. Jadi mudah ringkas je, saya nak bagi mudah faham saja. Tak payah nak ayat yang dalam-dalam. Kita buat apa pun, cari benda yang Allah suka. Tu je. Buatlah apa pun. Kan? Nak beli kereta baru. Sekarang kereta baru apa? Proton X 70. 50. Proton X 50. Seat pun masih dalam plastik lagi. Tak salah. Tapi kita fikir, kalau Allah tanya aku esok beli kereta ni untuk apa? Apa aku nak jawab? Jadi gunakanlah kereta ni atas kesukaan Allah. Apa Allah suka? Bawa kereta tu pergi masjid. Tumpangkan orang ramai. Kan? Nanti ustaz makan itu lagi bagus. Nanti nak tuntut kat Abang Nabi. Kan? Tu. Maknanya kata buat apa saja kita nak buat, kita fikir Allah suka apa dia. Macam kita berkasih lah, kita berawet-awet dulu kan. Kita nak tackle hati dia, kita akan buat apa yang dia suka. Walaupun mungkin kita tu tak berapa suka benda tu. Kan? Dia tanya awak suka makan apa? Dia kata saya suka makan ayam. Kawan tu suka makan ikan. Saya pun suka ke ayam. Ayam sedap ayam. Kata. Dia buat suka sebab apa? Nak raih.
Kali tanya awak suka kasut macam mana? Awak tu cakap saya suka kasut tumit tinggi. Ui, saya pun suka kat tumit tinggi. Lagi tinggi lagi saya suka. Padahal dia lelaki kasut tumit tinggi apa bendanya. Kan? Tapi nak ceritanya nak meraih. Gitu lah. Kita nak meraih kasih sayang Allah, kita kena cuba buat apa saja benda yang Allah suka. Jadi tirikan kita, apa benda kita nak buat atas muka bumi, carilah apa benda yang Allah suka. Tu je formula dia, mudah. Bukan payah. Seperti perkara yang dicela atau yang tidak disukai Allah, iaitu takabur. Takabur kita minta jauh. Takabur ni asal katanya kabara. Kabara tu makna besar. Takabur membesarkan. Dia membesar-besarkan diri dia, mengagung-agungkan dirinya sendiri, memulia-muliakan dirinya sendiri. Tengok macam aku, selalunya dia akan sebut aku. Ini yang disebut dalam kitab tasawuf sebagai sifat anani, sifat keakuan. Sikit aku. Buanglah tabiat buruk tu. Jangan guna perkataan aku, tapi gunalah perkataan kekitaan. Surau ni alhamdulillah dah jadi meriah dah, kerana kita semua sama-sama mengimarahkan dia. Kita. Tapi kalau dia nampak diri dia, kalau bukan akulah yang takbir surau ni, nescaya surau ni senyap sunyi, tak ada orang, siapa nak masuk? Cakap nampak kan? Ambil siku ni, gosok-gosok, tonyoh muka dia kita. Apa ke benda perangai ni? Jadi buang sifat keakuan. Jangan aku. Tu. Nah, itulah yang menyebabkan jadi takabur, membesarkan diri. Membesarkan diri ini artinya menyombongkan dirinya, rasa hebat daripada orang lain. Jadi ulama bicara tentang takabur. Macam mana nak buang sifat takabur ni, sifat rasa hebat dan sombong ni? Apa punca takabur? Ulama tanya. Apa punca kita jadi takabur, jadi sombong? Kita jadi sombong sebab kita sangka kita ada satu kelebihan yang orang lain tak ada. Itu punca dia. Maka buang punca. Buang punca tu. Macam mana buang punca? Buang kelebihan tu. Jangan pandang kita ada kelebihan daripada orang lain. Tak ada. Tapi pandanglah kita ada kekurangan daripada orang lain. Tapi pandanglah orang lain yang ada kelebihan, kita yang tak ada kelebihan. Tapi bila kita nampak kita ada kelebihan daripada orang lain, lebih itulah yang menyebabkan kita rasa hebat, yang menyebabkan kita rasa sombong. Jangan rasa lebih. Walaupun mungkin pada zahirnya mungkinlah nampak kita memang lebih pun, tapi jangan rasa lebih tu. Jangan rasa lebih, kan? Pegangnya sebagai amanah semata-mata, kan? Jadi pengerusi surau tak lebih mana ya? Dia cuma mempengerusikan saja surau tu supaya ada pengendalinya, ada tukang susun aturnya. Habis kalau tak ada seorang pun nak bahagian susun, siapa nak susun? Contoh nak susun kuliah ni, kalau tak ada siapa yang tolong susun kuliah ni, nak bertembung-tembung lah ustaz. Satu malam tu 2-3 orang ustaz datang. Kenapa ustaz datang juga? Dah tak tahu bila kena datang. Tak ada orang susun, tak ada. Jadi kena ada seorang yang susun. Okey, ustaz ni minggu ni, ustaz ni minggu depan. Tapi tukang susun, jangan rasa pula. Kalau bukan aku yang susun, nescaya segala ustaz terabu, kata. Ada mak. Jangan cakap begitu dah. Jadi gitu lah. Aduh. Kena jaga perkara-perkara ni, seperti takabur kata Syekh. Dan lagi riak. Apa makna riak? Riak ni asal perkataan dia tu sebenarnya ra'a ni maknanya lihat. Riak ni memperlihatkan. Dia menunjuk-nunjuk. Tu istilah dia menunjuk, maknanya dia memperlihat-lihatkan amal-amal kebaikan dia. Nak tunjuk-tunjuk kat orang bahawa dia bagus. Tetapi tak semua sifat menunjuk-nunjuk tu confirm masuk dalam riak. Macam ada orang pertikai Ustaz Abid Liu. Dia kata, tunjuk bagi bantuan lah, tunjuk ini, nak nunjuk tu riak ni. Belum tentu lagi. Belum tentu Ustaz Abid Liu riak ke tak riak. Sebab apa? Sebab ingat, sifat penyakit-penyakit hati ni dia termasuk di dalam alam ghaib. Bila sebut alam ghaib,
dia tak boleh kita baca dengan mata kasar sebab dia duduk dalam hati. Hanya Allah sahaja yang tahu. Tapi makna riak yang jadi haram ni, dia menunjuk-nunjuk tu dalam hati dia mengharapkan orang puji dia. Itu baru riak. Tapi kalau dia tunjuk supaya orang ikut dia, tu tidak riak. Macam seorang guru ajar anak murid, dia pun tunjuk cara macam mana nak buat benda gini-gini. Anak murid tu ikut. Itu pengajian. Itu cara, bukan guru tu jadi riak. Boleh jadi Ustaz A dia tunjuk supaya orang lain pun ikut serta nak derma kepada orang-orang susah. Itu. Tapi kalau dalam hati dia mengharapkan orang puji, baru namanya riak. Tapi dia ada simptom, ada tanda. Tandanya apa? Bila orang kritik dia cepat melenting. Itulah tanda dalam hatinya sebenarnya yang diharapkan pujian. Sebab bila dia buat satu kebaikan, orang tak puji, mula dia tak sedar hati. Sampai ada yang kata, aku dah buat benda-benda ni, ampun semua tak kata apa pun, kurang-kurang buat tanda like pun jadi. Dia nak like, ambil like, tonyoh muka dia ni kan. Apa? Nak pujian makhluk. Kita tak mahu pujian makhluk, kita nak pujian Allah. Pujian makhluk boleh buat apa? Nak bagian bangga boleh lama mana kan? Kepujian makhluk dapat darjat. Hari ni orang berebut nak dapat datuk lah, apalah. Apa susah dapat datuk? Suruh anak kita kahwin, dapat cucu kita pangkat datuk. Nampak? Tapi berebut nak jadi datuk, pangkat-pangkat tu. Dah ingat datuk tu boleh pakai dalam kubur. Malaikat nakir panggil nama, Polan bin si Polan, excuse me, I'm datuk, okay? Tokmu, kata malaikat. Nampak? Ingat aku heran, mu datuk ke tak datuk ke, duduk dalam kubur tak ada title, tun tak tun, Tan Sri tak Tan Sri, tak kira mu siapa-siapa, sultan tak sultan, tak ada, hamba. Hamba pakai nama saja. Cuma ada riwayat ulama mengatakan bahawa tetapi panggilan dalam sudut agama, dalam sudut akhirat, ada pendapat kata dipanggil dengan panggilan itu. Contoh macam Imam Syafi'i, dia dapat title imam, maka imam tu dipanggil nanti dengan namanya, dengan nama imam. Sebab apa? Sebab gelaran tu bukan gelaran manusia bagi, tapi gelaran Allah yang bagi. Bila gelaran tu Allah bagi, dia kekal sampai bila-bila. Tapi gelaran manusia bagi, dia tak kekal. Dia tak kekal. Tengok gelaran manusia bagi atas dunia ni, dapat datuk ke apa kan, kekal ke? Dah mati orang tak panggil dah datuk kan, orang panggil yang mati tu datuk apa tahu dia. Mayat itu Allah yarham itu gitu orang panggil kan. Tapi kadang-kadang pangkat rendah je pada sisi mata manusia, tapi sisi Allah tinggi. Tu imam mati dah kat 10-50 tahun dah, orang panggil gitu imam. Tak ingat arwah tu imam tu, orang panggil tu imam. Kekal sebab apa? Tu imam tu bukan gelaran manusia bagi, Allah bagi. Allah yang angkat dia jadi tu imam. Tu baru tu imam dah. Kalau ulama, tu guru. Imam-imam hebat tak sampai kita hari ni. Sampai hari ni tak pernah lagi saya dengar orang kata saya ikut mazhab Allah yarham Syafi'i. Ada? Tak. Orang kata saya ikut mazhab Imam Syafi'i. Seolah-olah disebut Imam Syafi'i tu macam dia hidup lagi. Pada Imam Syafi'i, masa dia hidup orang panggil dia Imam Syafi'i, meninggal dah tetap orang panggil dia Imam Syafi'i juga. Inilah kata ulama yang dimaksudkan bila kita buat kerja agama, Allah panjangkan umur kita. Masuk panjang umur ni bukan hidup lama atas muka bumi, tapi namanya disebut macam dia hidup lagi. Nama imam, nama ulama-ulama tersohor hebat kan, masih lagi disebut seolah-olah macam mereka masih lagi hidup di zaman kita. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni pengarang kitab kita ni, orang tak sebut Allahyarham Syekh Abdul Qadir, orang sebut Syekh Abdul Qadir. Tengok sebut nama, dengan masa dia hidup orang sebut macam tu, meninggal dah lama dah, puluh tahun dah kitab ni, kat ratus tahun dah kitab ni tinggal dengan kita, masih lagi disebut dengan namanya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita belum mati lagi orang tak nak sebut dah nama. Main duduk tak ingat lepas tu, siapa dia tu? Alah, yang gelap-gelap tu, tak ingat nama. Nampak? Padahal hidup lagi, hidup pun tak ingat nama, mati lagi tak tahu. Tu. Baik.
Jadi jangan ada sifat-sifat tercela seperti takabur dan riak, nak menunjuk-nunjuk dalam hati itu mengharapkan manusia puji. Tapi kalau dia buat sesuatu bukan mengharapkan manusia puji, itu tak termasuk dalam riak. Tapi boleh jadi masuk dalam pengajaran untuk nak didik ataupun nak mengajak orang dan sebagainya. Boleh? Kan? Sebab ada juga, ada satu saya tengok tu, ada seorang ustaz tu, dia ambil tabung derma masjid tu, dia pun bawa keluar duit dia RM50, dia pun tunjuk kat jemaah, dia pun masuk. Tunjuk tu bukan dia riak, supaya tengok, oh ustaz pun derma, kalau kita pun derma jugalah, malu lah kita, ustaz derma kita tak derma, jadi orang pun nak derma juga. Boleh? Tapi jangan mengharapkan pujian. Jangan habis-habis kuliah tu mengata, tuan-tuan tak puji ke saya derma 50 tadi? Tu baru namanya ustaz tu, ustaz riak nama dia. Panggil ustaz Ar-Riyai nama dia. Baik. Dan akan menghiasinya. Bila dah dia cakap apa, dia boleh buang kelakuan yang dicela ni seperti takabur dan riak ni, maka automatiklah akan terhias pada dia dengan segala kelakuan yang dipuji. Macam saya pernah sebut sebelum ni, kita ni orang panggil barang baik. Tu barang baik. Maknanya kita ni datang daripada syurga. Mana ada benda yang dibuat di syurga ni benda buruk. Kita ni dicipta daripada dalam syurga. Nabi Adam dicipta dalam syurga. Maknanya Nabi Adam ni hebat, dan kita pula keturunannya Nabi Adam. Maknanya manusia ni adalah asal ciptaannya bermula di dalam syurga. Maknanya barang yang baik, barang yang hebat. Barang yang terpuji. Tetapi kenapa jadi macam tak hebat? Sebab diselaputi dengan benda kotor. Kan? Emas mahal, tapi kalau jatuh kat lumpur, lepas tu kena selut pula, kena tarik pula, nampak tak hebatnya emas? Tak nampak. Maka kena cuci dulu emas tu, barulah bersinar dia punya keemasan. Itu kat kereta BMW, kereta mahal 7 series kan, harga ingat 500,000 harga 500,000, mahal punya kereta kan. Tetapi tak basuh, lepas tu kemek sana sini, cermin pecah, side mirror tergolek kan, exhaust pun tercabut. Jadi rupa tu buruk. Adakah menampakkan kemahalan kemahalannya? Betul tak? Merapu tu bahasa Melayu. Tapi adakah nampak kehebatan dia? Tak nampak. Begitu juga asalnya kita ni manusia ni hebat. Kan? Manusia ni hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian itu adalah kejadian manusia. Macam saya pernah cerita sebelum ni, Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kan? Ada satu orang pasangan suami isteri, dia terlepas kata kat bini dia. Dia kata kalau bulan malam ni lebih cantik daripada rupa kamu, isteri dia, maka jatuh talak. Dia kata kalau bulan malam ni lagi cantik daripada muka bini dia, jatuh talak. Kebetulan tadi Allah buat malam tu tengok bulan purnama bulan. Cantik lawa. Kan? Bulan purnama memang lawa bulan. Jadi lawa bulan tu cantik, lagi cantik pula daripada bini dia. Jadi dia pun terpinga-pinga, jatuh tak jatuh talak ni? Jatuh tak jatuh talak ni? Sebab dia tengok bulan ni cantik. Maka dia pun serabut kepala, kalau jatuh naya aku, duduk ni buat apa bini aku pegang tangan, tak boleh, haram kan, sebab dah jatuh talak. Tapi kalau tak jatuh pula macam mana kira? Tak boleh tidur. Dan kali pergi cari. Waktu tu zaman tu yang terkenal namanya Imam Malik. Imam Syafi'i waktu tu belum lagi terkenal. Sebab Imam Syafi'i waktu tu muda lagi, dan dia masih lagi mengaji ilmu dengan Imam Malik. Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Jadi pun berjalan nak pergi rumah Imam Malik, jalan-jalan terserempak dengan Imam Syafi'i. Dia pun kata nama Imam Syafi'i, nama betul ni Muhammad bin Idris. Tegurlah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi Imam Syafi'i tanya, nak ke mana? Nak pergi jumpa Tok Guru lah Imam Malik, nak tanya soalan. Kata Imam Syafi'i, cuba tanya kat aku, mana tahu aku boleh jawab kan. Sebab Imam Syafi'i dia suka persoalan yang banyak. Sebab itulah orang yang banyak bertanya akan banyak ilmunya. Jadi Imam Syafi'i berkata, cuba tanya, mana tahu aku boleh nak jawab kan. Jadi kawan ni pun cerita tentang bulan nampak lagi cantik daripada muka bini apa semua. Jadi dia takut jatuh ke tak jatuh talak. Pendapat Imam Syafi'i kata tak jatuh. Dia kata pendapat aku kata tak jatuh talak. Tak apalah, dia pun lelaki ni pun tinggalkan Imam Syafi'i dan berjalan terus sampai ke rumah Imam Malik.
Sampai rumah Imam Malik tanya soalan yang sama. Maka jawablah Imam Malik, jatuh. Khilaf. Imam Syafi'i kata tak jatuh, Imam Malik kata jatuh. Anak murid kata tak jatuh, guru kata jatuh. Kalau ikut takdir, kalau ikut kita mesti ikut guru tak? Sebab nampak dia lagi guru. Jadi Imam Malik kata tak jatuh. Imam Malik kata jatuh. Imam Syafi'i kata tak jatuh, Imam Malik kata jatuh. Jadi lelaki tu buat muka pelik. Jadi Imam Syafi'i tanya, kenapa kamu merasa sangsi? Adakah kamu sangsi dengan jawapan aku? Kata lelaki ni, bukanlah aku sangsi, cuma dalam perjalanan aku ke rumah kamu tadi tersempak dengan anak muridmu Muhammad bin Idris. Aku tanya soalan yang sama pada dia, tapi jawapan dia lain daripada jawapanmu. Kata Imam Malik, apa yang dijawab oleh Muhammad bin Idris? Kata dia, Muhammad bin Idris jawab, tak jatuh talak, sedangkan engkau kata jatuh, kan? Kemudian Imam Malik tanya, apa hujah dia kata tak jatuh? Kemudian dia cerita, dia kata Muhammad bin Idris membaca sepotong ayat Quran. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian itu ialah manusia. Maknanya macam mana hebat pun alam ni, yang paling cantik manusia. Sebab apa? Sebab walaupun bulan tu purnama, cantik, bercahaya, tapi bulan tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Mana cantiknya? Sedangkan manusia ada mata, ada hidung, ada seninya tu, ada kecantikannya. Memang Allah cipta makhluk bernama manusia ni sehebat-hebat kejadian. Secantik-cantik makhluk. Bila dengar itu hujah yang dibuat oleh Muhammad bin Idris, anak muridnya Imam Syafi'i, yakni Imam Syafi'i, kata Imam Malik, dia betul, aku silap. Maknanya Imam Syafi'i itu betul, kata Imam Malik. Dan Imam Malik pesan kepada lelaki ni, lain kali kalau kamu ada permasalahan agama, tanyalah dulu kepada Syafi'i, kemudian barulah tanya kepadaku. Kerana anak muridku ini Allah berikan pintu ilmu padanya yang sangat luas. Dia sangat alim. Kita jadi beruntung jadi pengikut kepada mazhab beliau. Jadi nak cerita ni, sebaik-baik kejadian itu ialah manusia. Kerana manusia ni hebat, dicipta dalam syurga dan sebagainya. Memang kita hebat pun, tapi kenapa tak nampak hebat? Sebab diselaputi dengan benda kotor. Ni mana masuk takabur, masuk riak, lepas tu nampak buruk. Macam whiteboard ni. Whiteboard ni asal kita beli kat kedai warnanya putih. Lepas tu kita pun conteng tulis kuliah maghrib 2020. Masuk dah 2021, tak padam yang 2020 tu, tulis atas dia lagi kuliah maghrib 2021. Sampailah 10 tahun lepas tu 2030, tulis situ. Padam tidak, main tulis je. Tulis sampai serabut lah dekat whiteboard tu. Lah kali whiteboard tu nampak kotor ke nampak bersih? Nampak kotor, berserabut tulisan dengan hitam-hitam dakwat marker pen. Jadi macam mana nak bagi dia nampak bersih balik? Padam. Ambil pemadam, padam. Bila terpadamnya segala kekotoran atas whiteboard akan kembali macam keluar kilang dia dulu, yakni putih, selaput putih. Begitu juga hati kita ni. Asalnya hati kita ni bersih, baik, suci, sebab kita datang daripada syurga. Kita anaknya keturunan Nabi Adam. Keturunan Nabi, takkan jahat, kan? Mana baik hati ni, tapi sebab tak jaga, diselaputkan dengan benda-benda keji, benda-benda maksiat, benda-benda buruk, maka itu yang nampak hati ni kotor, buruk. Jadi macam mana nak buat? Padam. Padam itulah dengan padam istighfar. Astaghfirullahaladzim. At-taibu minadz dzanbi kaman la dzanbalah. Siapa yang bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, Allah ampun segala dosanya macam bayi yang baru lahir, bersih, suci. Minta ampun, bukan payah. Nak istighfar bukan kena pakai kain pelikat baju Melayu. Nak istighfar bukan kena ambil uduk, tak payah ambil uduk tak apa. Istighfar bukan nak kena hadir kat masjid sudah, bukan nak kena jumpa Tok Imam. Bukan macam Kristian, nak mengaku dosa kena pergi jumpa paderi dia. Nak paderi dia yang boleh ampunkan dosa. Yang kita pelik, paderi dia ampun dosa orang, dan dosa paderi siapa nak ampun? Itu Kristian, batil. Tapi kita tak begitu. Yang mengampunkan kita Allah. Memadai duduk di rumah saja, tak tutup aurat tak apa. Tapi afdal tutup aurat lah. Tapi kalau tak duduk saja pakai seluar pendek, duduk atas katil gitu, kan, teringat dosa kita buat, astaghfirullahaladzim. Betul ikhlas lafaz kita, betul-betul kesungguhan kita minta ampun pada Allah. Lala tu juga Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang mengampunkan dosa kita.
Nah, jadi bukan payah, bukan senang. Bukan payah, bukanlah susah. Cuma yang jadi persoalan, akan timbul persoalan nanti di hari kiamat, kenapa masih lagi ada manusia yang merengkuk masuk ke dalam neraka Allah, sedangkan pintu kemaafan Allah sangat terbuka luas. Jadi jangan menangguh-nangguhkan taubat, jangan melambat-lambatkan istighfar. Segera-segerakan teringat apa salah kita buat, istighfar. Lazimkan mulut ni, duduk-duduk saja ke apa benda tak buat, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Lazimkan mulut tu begitu. Moga-moga saat kita nak cabut nyawa mati, itulah lafaz terakhir kita, astagfirullahalazim, minta ampun pada Allah. Moga-moga mati dalam keadaan hati kita bersih, tak ada dosa. Bila hati bersih, tak ada dosa, terus masuk dalam syurga Allah. Itulah yang kita impikan. Sebab apa? Sebab Allah janji dah, ganjaran kebaikan amal yang kamu buat, aku akan gandakan pahala, dan kejahatan yang kamu buat akan aku ampunkan sekiranya kamu memohon keampunan. Jadi kalau ikut formula ni, kita buat salah, kita minta ampun, Allah ampun dosa kita. Kita buat amal pula, Allah gandakan pahala. Patut logiknya di padang mahsyar esok, mestilah bahagian pahala akan lebih berat daripada dosa. Tapi kenapa masih lagi ada manusia yang beratnya masih lagi di bahagian dosa? Kenapa jadi begitu? Jadi kita renungkan. Dan antara puncanya juga ialah kerana dosa jariah. Jadi hati-hati tuan-tuan, dosa-dosa jariah ni maknanya dosa yang sentiasa mengalir. Sebab tu zaman kita ni zaman IT, teknologi. Dulu kalau mengumpat sekitar kampung je. Kalau kita mengumpat dekat Beruas ni, orang dalam Beruas je tahu cerita. Tapi kalau kita mengumpat dalam Facebook, bukan setakat Beruas, Washington DC pun tahu cerita tu. Habis satu dunia boleh baca. Sebab tu hati-hati dalam share, dalam like, dalam komen. Sebab dia punya jaringan tu satu dunia. Memang ini antara kerja-kerja Dajjal, kerja-kerja Yahudi laknatullah, untuk nak menyesatkan umat Islam, supaya umat Islam ni pada awalnya baiklah, kali jatuh juga ke jurang-jurang api neraka dengan sebab kikis jariah gini, dosa jariah, dosa yang mengalir. Sebab tu nak post gambar, hati-hati, takut terpost gambar yang mendedah aurat, nak post apa pun hati-hati. Nak post hadis, tengok dulu kesahihan hadis tu, kalau takut hadis-hadis palsu. Siapa yang man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat-tempat duduknya dalam neraka. Dia post benda yang Nabi tak kata, bukan hadis Nabi, main pandai-pandai mereka pi post. Dia pun tak tahu juga, main post saja nak tunjuk alim kat orang. Dia pun post lah bab-bab agama, padahal jahil hadis tu pun dia tak tahu, main bubuh aja. Silap-silap dengan sebab post tu masuk neraka. Jadi apa-apa pun tabayun, berhati-hati. Cek dulu kesahihan cerita ni. Sebab tu jangan kita buat satu benda sebab nak tunjuk kat orang. Hari ni dia post-post dalam WhatsApp dan sebagainya sebab nak orang tengok dia bagusnya post hadis, post ayat Quran. Sedangkan apa yang dia post tu kadang-kadang salah. Bukan salah post, bagus post sebab kita mengingatkan orang pada agama. Tapi hati-hati, tu cerita dia. Supaya jangan niat kita nak buat benda baik tapi hasilnya jadi jahat, jadi dosa. Ingatkan nak buat ni boleh dapat pahala, lain kali tak dapat pahala, dapat dosa. Buat penat kita, buat rugi saja. Jadi itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ni. Kemudian kita akan sambung seperti sabar dan merendah diri. Yakni kelakuan-kelakuan yang dipuji itu ialah sabar dan merendah diri. Kita kenalah bersifat sabar dan merendah diri. Itu nanti kita sambung seterusnya lah. Kemudian nanti kerana beberapa perkara. Pertama, kerana firman Allah Ta'ala. Okey, baik. Sambung tahun depan. Lambat lagi tu. Ada soalan? Abang Nabi kadang-kadang dia ada soalan. Ada soalan bang? Ada. Ya. Ruqyah. Oh tu.
Kalau atas tujuan yang baik tak jadi salah. Dia kisnya dia macam ni. Kita kena faham kunci dia. Kalau faham kunci dia, soalan-soalan lain pun nanti kita sendiri kita boleh jawab juga. Pertama sekali kita kena faham, Islam ni bukan untuk Arab, bukan untuk Melayu. Islam ni untuk semua. Tak kiralah bangsa India ke, bangsa Cina ke, Islam tu agama yang sebenar pada semua orang. Cuma kenapa dia tak jadi Islam? Sebab dia tak percaya kat Islam. Tapi Islam lah agama benar. Dan siapa Tuhan dia? Tuhan dia Allah, bukan Vishnu. Bukan dewa tu, bukan dewa ni. Kan? Tuhan orang Kristian pun Allah, Tuhan orang Hindu pun Allah, Tuhan segala apa pun semuanya Allah pada hakikatnya. Nah, tetapi sebab keyakinan tu tak ada, kepercayaan tu tak ada, tu yang mengarut-ngarut keluar. Tak kira siapa pun Tuhannya hanya satu, yakni Allah. Kena pegang yang tu. Siapa Tuhan Dajjal? Allah. Siapa Tuhan Iblis? Allah juga. Siapa Tuhan Acong? Allah. Siapa Tuhan Mutusami? Allah juga. Tak kira siapa pun Tuhannya Allah. La ilah, tak ada Tuhan illallah, hanya Allah. Kemudian ayat Quran tu ayat siapa? Ayat Allah. Tuhan dia sebenarnya siapa? Allah. Jadi soalan simple. Dia dengar ayat Tuhan dia, boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Dia dengar ayat Tuhan dia sendiri, boleh tak boleh? Boleh. Tapi kalau tujuan jahat, dia buat ayat tu buat lagu rap, nak rosakkan makna ayat, nak rosakkan ayat Quran, tu baru jahat nama dia. Tu baru menghina. Itu bila menghina, tak kira dia kafir, Islam pun kalau buat macam tu biadablah, berdosa, kena hukum kan. Jadi tadi kawan ni dia kerasukan sakit. Jadi dia orang cakap apa, dengan baca ayat Quran ni dia nampak tengok jadi tenteram, jadi tenteram pula, jadi tenteram lain, jadi tenteram, jadi elok apa semua. Jadi dia pun jadi macam percaya pada ayat ni. Itu sebenarnya dah terbuka ruang dakwah pada dia. Sebab kalau dia percaya pada ayat, maknanya dia dah mula nak percaya pada Islam. Sebab tu kan ayat daripada Quran. Maka jangan kita bagi ayat saja, kita terangkan pula ayat tu apa dia. Kita cakap dah, kamu tengok bila baca ayat ni kamu jadi elok. Kamu tahu sebab apa? Sebab yang menyembuhkan Tuhan kamu yang sebenar namanya Allah. Allah tu Tuhan kamu yang sebenar. Tu ayat dia tu. Itu kata-kata Allah lah tu. Jadi Allah yang menyembuhkan kamu sekarang, bukannya dewa-dewa kamu yang kamu percaya tu. Itu tak boleh buat apa. Lepas tu kamu kembalilah kepada agama yang sebenar. Kan? Ajar dia ya kah? Ada betul kah? Dia kata. Dia kata betul. Kita pun ajar dia, ajar mengucap dulu. Kemudian kita nak terang lebih-lebih sifat 20, kita pun kelang kabut lagi kena. Nampak? Kita ajar sifat ajar mengucap dulu. Kita okey, ikut saya. Dia kata asyhadu alla ilaha illallah, nak mengucap dengan bahasa Arab, lepas tu baru mengucap dengan bahasa Melayu. Ataupun bahasa dia pun boleh. Sebab yang asasnya bahasa Arab dulu, kemudian bahasa yang dia boleh faham. Kalau dia boleh faham bahasa bahasa Tamil, bahasa Tamil pun apa? Allah, Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita pun boleh cakap agak lagi bagus. Kan? Kan? Okey? Lepas tu dia masuk dah. Lepas tu baru kita kata okey, yang selebihnya aku tak retilah, nak ajar lebih-lebih. Nanti aku bawa hang pergi kuliah. Aku bawa hang pergi jumpa ustaz. Ustaz akan ajar hang apa tu Islam lebih dalam, kamu akan faham. Insya-Allah. Ada gitu. Jangan takut-takutkan dia. Nak masuk dia hang fikir masak-masak sebab nanti kena potong dia dengar potong dia takut lah. Nampak? Ni jadi mengarut ni. Nak ajak. Kalau kita berjaya masukkan seorang je Islam, bayangkan lepas dia Islam, dia buat ibadat, semua pahala ibadat dia dapat kat kita sama. Bayangkan dia semayang, kita dapat. Tapi kita pun kena semayang. Jangan kita tak semayang. Tak apa dah, dia dah semayang, aku tak payah semayang apa. Esok-esok kawan tu masuk syurga, dia masuk neraka. Kan? Makna Allah dapat macam-macam ganjaran pahala. Ni ruang ni. Ni Allah bukakan pada kita. Tak semua orang yang nak masuk Islam akan dekat dengan kita. Ni bila Allah dah dekatkan orang yang berminat dengan Islam, dekat dengan kita, jangan sia-siakan.
Ibarat kita nampak ada emas, takkan nak tengok saja, sapu lah, tunggu apa lagi, macam ni. Inilah boleh jadi tercenggol kita untuk masuk syurga Allah. Orang cakap apa, cara cepat nak boleh dapat syurga Allah, nak dengan amalan, dengan beginilah boleh masukkan orang kepada Islam. Ni jangan ni kita terangkan kat dia. Tahu kenapa jadi elok, kenapa sembuh. Tahu kenapa aku azan kat rumah hang, jin-jin semua lari. Sebab ini Tuhan sebenar yang aku sebut tu, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lah yang paling besar. Jin-jin ni semua makhluk dia, sebab tu dia lari. Sebut Vishnu, Vishnu siapa dia? Vishnu geng dia. Tengok dah. Sebab tu dia tak lari. Nampak? Kita terang kat dia. Oh, itu macam ke? Dia kata. Ada apa? Okey tu. Pelan-pelan cucuk jarum. Sebab kita tengok orang Cina, orang India dah mula tak berapa nak percaya dengan agama asal dia. Cina Buddha, India Hindu. Dia pun tak percaya dengan Buddha sangat. Dia pun tak percaya dengan Hindu sangat. Tapi dia mula beralih. Kebanyakan Cina India dah menjadi Kristian. Banyak India pakai rantai salib, Cina pakai rantai salib. Nah, kalau ikut asal dia bukan Kristian. Cina ni Buddha, India ni Hindu. Kenapa dia jadi Kristian? Sebab Kristian cucuk jarum dulu. Persoalannya bila dia tukar agama, kenapa Islam tak masuk? Kenapa dia tak jadi Islam? Sebab kita orang Islam tak buat kerja. Kerana orang Islam kita tak cocok untuk tarik daripada Islam. Maknanya mereka boleh tinggalkan agama lama dia dan dia bersedia untuk menganut agama yang baru. Masa tu kita kena bagi ruang. Agama yang baru itu sebenarnya ialah Islam, yang supaya dia kembali kepada asal fitrah dia, iaitu Islam. Sebab dia datang daripada Allah dan kembali juga kepada Allah. Boleh? InsyaAllah. Jadi lain-lain tak ada anggot kan. Sebab kita ada makan hari ni, kita tak boleh lama-lama sangat. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Moga-moga apa yang kita kongsi dan sampaikan pada malam ni sedikit sebanyak adalah menyentuh hati kita dan membuatkan diri kita untuk membuat satu perubahan. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah kan. Makna kata kalau tak boleh buat semua, jangan sampai tinggal semua kan. Macam kita nak naik tangga, nak naik tingkat banyak-banyak mungkin tak larat, tapi paling tidak dapat satu step pun jadilah. Sekurang-kurang kita sudah melangkah, sekurang-kurang kita dah semakin ke hadapan, sekurang-kurang kita dah semakin berganjak dari tempat kita yang lama kan. Moga-moga kita menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Barang niaga tak banyak sangat sebab tadi baru balik daripada Pangku, jadi tak habis selesai nak susun barang dalam kereta tadi, kelang kabut. Jadi mana yang dan lah. Lagipun sini ustaz-ustaz Kiam ramai yang masuk sini kan. Jadi boleh beli dengan ustaz-ustaz yang lain lah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.